Okey, persamaan linear. Persamaan linear dalam dua pemberubah contohnya persamaan linear maksudnya katalah 2y tambah 3x sama dengan 10. Okey, ini adalah persamaan linear dalam dua pemberubah. So, pemberubah dekat sini adalah y dengan x. Itu adalah pemberubah. Okey, dalam dua pemberubah. Pemberubah di sini adalah nilai yang berubah-ubah lah. Okey. So untuk hari ini kita akan belajar tajuk iaitu ketaksamaan linear. Okey, kenapa yang kita dinamakan ketaksamaan linear dalam dua pemberubah tu? Okey, untuk ketaksamaan linear, bezanya di sini persamaan ni dia akan tukar dengan simbol-simbol ni. Nampak tak? Dia akan tukar dengan simbol-simbol ni. Maksudnya simbol-simbol ni dipanggil ketaksamaan linear. Okey. So contohnya, kalau yang ni adalah persamaan linear, persamaan linear ini kalau saya nak tulis ketaksamaan linear, 2y tambah 3x okey lebih besar daripada 10. Okey, saya guna simbol ni. Ini dinamakan ketaksamaan linear. So untuk ketaksamaan linear ni kita akan guna simbol-simbol yang dekat sini. Salah satunya berdasarkan kepada situasi yang diberi nantilah. Okey, kita akan tengok contoh. Okey, apa beza dia ketaksamaan Allah tulisan pun ketaksamaan dengan persamaan linear kan. Okey, apa beza dia di sini? Bezanya di sini senang je. Okey, kalau ketaksamaan linear ni adalah di mana pemboleh ubah tu nilai dia nilai dia boleh berubah-ubah. Nilai dia boleh berubah-ubah. Maksudnya dia berada di dalam satu range. Okey, Sufian tak faham tanya saya dah. Okey, pemboleh ubah okey, ayat saya macam mana ni? Okey, nilai pemboleh ubah di sini adalah nilai pemboleh ubah ni berada dalam julat. Okey, ketaksamaan ni maksudnya dia macam inilah yang dia makan ketaksamaan tu. Apa tu, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan ataupun lebih kecil sama dengan. Okey, ini adalah untuk ketaksamaan. Kalau persamaan, ini simbol dia. Persamaan. Tu yang beza dia. Okey, kalau untuk persamaan linear ni, okey, nilai pemboleh ubah dia adalah tetap. Nilai pemboleh ubah adalah tetap. Okey. Kalau untuk ketaksamaan ni, nilai pemboleh ubah dia berada dalam range lah, dalam julat. Okey. Contohnya, saya kata apa? 4 tambah x lebih besar daripada 10. Jadi x lebih besar daripada 6. Maksudnya 10 tolak 4 dapat 6. So di sini kenapa yang dinamakan ketaksamaan linear ni nilai pemboleh ubah berada dalam julat ni? Maksudnya nilai x di sini boleh jadi letak x lebih besar pada 6 kan? Maksudnya x ni boleh jadi
7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Tu saya kata kalau ketaksamaan ni nilai dia berada dalam satu julat lah. Okey, kalau persamaan linear ni contohnya nilai pemelubah dia adalah tetap kan. Okey, contoh saya bagi soalan ni 4 tambah X sama dengan 10. Jadi X sama dengan 6. So inilah jawapan dia. So jawapan X adalah 6. Dia tetap, dia takkan berubah dah. Okey, itu beza ketaksamaan linear dengan persamaan linear. Okey, so far boleh faham tak? Okey, tolong jawab dah, boleh faham tak sekat ni? Beza ketaksamaan linear dengan persamaan linear. Boleh faham tak? Boleh. Okey, bagus. You all boleh je minum nah. Cukup mengantuk kan minum je, tak apa-apa. Eslah kelas pagi-pagi ni saya betau. Okey. Okey, itu adalah ketaksamaan dengan ketaksamaan linear dengan persamaan linear. Itu beza dia. Okey, mari kita tengok. Kamu tengok dalam buku teks kamu. Bunyi apa ni? Okey, dalam buku teks kamu. Intan Patricia. Mau join lah. Bunyi apa laptop ni? Okey, kamu tengok dalam buku teks kamu, muka surat 152. Okey, saya nak tunjuk ni. Okey. Ketaksamaan linear dalam dua pemelubah. Okey, maksudnya di sini simbol ini adalah lebih besar daripada. Okey, kita panggil lebih besar daripada. Okey. Ataupun kita boleh panggil dia sebagai apa lagi ni? Lebih besar, simbol ni dah lebih besar daripada. Okey, kalau simbol ni kita panggil kurang daripada ataupun lebih kecil daripada. Ataupun yang ni kita boleh panggil lebih besar daripada, ni lebih kecil, lebih kurang daripada, ataupun kita boleh tengok juga lebih kurang. Okey, daripada. Okey, yang ni adalah kita panggil lebih besar daripada atau sama dengan, ataupun kita boleh panggil dia adalah ini kita panggil dia lebih besar daripada, ataupun dengan ayat lain. Dengan ayat lain ada di sini. Sekurang-kurangnya. Okey. Okey, untuk simbol yang pertama ni. Okey, simbol yang pertama ni, ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Maksudnya kita ada simbol, 4 simbol kat sini. Okey, so simbol pertama ni dia bentuk dia macam ni kan. Maksudnya dia lebih besar. Kalau siapa yang tak ingat, kamu letak je satu di sini. Maksudnya bentuk B kan, dia besar. Kalau macam ni kecil, letak je di sini satu ada K. Maksudnya itu adalah kecil. Okey. Untuk simbol yang pertama lebih besar daripada, kita boleh juga panggil dia sebagai lebih besar daripada melebihi. Maksudnya di sini melebihi.
ataupun lebih besar. Ataupun kita boleh panggil lebih daripada. Okey. Yang kedua, kurang daripada. Kita boleh panggil dia ataupun kita boleh panggil dia sebagai lebih kecil daripada. Okey, lebih kecil daripada. Okey. Tulisan saya ni, Allah, dah tulis macam ni Ustaz. Faham tak ni? Daripada. Kecil dari. Okey. Kalau nombor 3 tu dia lebih besar daripada atau sama dengan, ataupun kita boleh panggil dia sebagai tidak kurang. Tidak kurang daripada ataupun sekurang-kurangnya. Tidak kurang daripada ataupun sekurang-kurang, ataupun kita boleh juga maksud dia itu minimum. Okey. Dan yang keempat ni kurang daripada atau sama dengan, kita boleh panggil dia dia bermaksud juga lebih kurang daripada. Lebih kurang daripada atau selebih-lebihnya. Selebih-lebihnya ataupun maksimum. Okey. Tu adalah maksudnya. Sekurang-kurangnya. Okey, ataupun minimum. Okey, faham yang tu nah? Okey, maksudnya simbol pertama ni kalau ikut buku dia kata lebih besar daripada ataupun dia maksudnya melebihi ataupun lebih daripada. Kalau nombor 2 tu kurang daripada ataupun kita boleh maksud dia lain ada lebih kecil daripada. Yang nombor 3 tu tidak kurang lebih besar daripada, dia boleh panggil juga tidak kurang daripada ataupun sekurang-kurangnya ataupun minimum. Itu simbol dia. Yang keempat, kurang daripada atau sama dengan. Kita boleh maksud yang lain lebih kurang daripada, selebih-lebihnya maksimum. Okey, boleh faham yang ni ya? Simbol-simbol ni. Boleh faham tak simbol-simbol ni? Sempat dalam salin ni. Okey. Kalau kamu tak sempat salin, tak apa, macam biasa. Nanti saya akan upload video saya ni dalam YouTube channel Cikgu Z. Jadi kamu boleh tengok balik lah. Okey. Mari kita tengok contoh dalam buku teks. Kamu tengok dalam buku teks. Contoh. Okey, contoh pertama. Dalam buku teks 156. Okey, kamu boleh faham tak apa dia dapat dekat kita adalah ketersamaan linear dia adalah 14x tambah 9y. Okey, lebih kecil ataupun sama dengan 100. Kamu boleh faham tak yang tu? Soalan tu. Boleh tak faham soalan tu?
Kalau tak boleh faham, saya tunjuk. Kalau kamu dah faham, saya tak mau tunjuk dah. Tak faham lah. Contoh tu kamu kurang faham sikit ya. Okey lah. Kita tengok. Allah. Okey. Untuk kita nak bentukkan ketaksamaan linear ni, pertama sekali kamu kena tahu dia pemboleh ubah. Okey, kamu tengok yang contoh ni lah. Praktis kendiri 6.1a ni. Mari kita tengok. Mari kita buat yang ni. Okey. Kita tengok. Okey. Dia suruh wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk ketaksamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okey, sebelum kamu nak create ketaksamaan linear ni, kamu kena tahu dulu siapa dia pemboleh ubah. Okey. Di sini siapa dia pemboleh ubah? Maksudnya pemboleh ubah di sini adalah nilai yang kita tak tahu kan? Jadi apa dia? Okey. A, kamu tengok. Puan Linda Lim ingin menyediakan hidangan ikan dan udang bersempena dengan sambutan Tahun Baru Cina. Diberi harga sekilo ikan tenggiri ialah RM25 dan harga sekilo udang ialah RM45. Okey, Puan Linda Lim ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Okey, so di sini kamu kena tahu siapa dia pemboleh ubah kat sini. Okey, dia nak menyediakan bilangan ikan dan udang. Siapa pemboleh ubah kat sini? Ikan dan udang. Pandai, ikan dan udang. Jadi dia kata kamu boleh bubuh menggunakan pemboleh ubah yang sesuai kan? Okey, katakanlah kita bubuh ikan ni sebagai P, udang ni adalah sebagai Q. Tu tak dah pemboleh ubah ikan dan udang. Okey, macam mana kita nak create persamaan tu? Dia kata diberi harga sekilo ikan tenggiri RM25, udang RM45. Puan Lim ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. So di sini kita nak guna simbol apa? Kalau hangpa faham lah, kita nak guna simbol apa di sini? Macam simbol kat atas ni kan, simbol apa? Nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Okey, macam mana kita nak create dia punya persamaan linear dia tu? Maksudnya 25 P untuk ikan kan, tambah 45 Q. Okey, dia nak ketaksamaan. So kita nak bubuh simbol apa kakak kamu? Berdasarkan ayat ni, kita nak bubuh simbol nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4. Syuhada baru nak join Syuhada. Syuhada baru makin tidur apa Syuhada? Okey, kita nak bubuh simbol apa? Siapa boleh abang kat saya? Puan Linda Lim ingin membelanjakan RM250 untuk pembelian ikan dan udang. Jadi kita nak guna simbol lebih besar ke, kurang ke, lebih besar daripada ke ataupun kurang daripada. Kita nak buat simbol apa ni? Nak buat simbol nombor apa? Saya boleh abang kat cikgu. Nombor 1 ke, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Nak buat simbol apa ni? Nak buat simbol apa kat sini? Okey, lebih kecil ataupun lebih kecil tu sama dengan 200. Okey, pandai pun. Lebih kecil ataupun sama ada dengan. Okey, faham tak? Sebab apa dia kata? Puan Linda Lim ni ingin membelanjakan RM250. Okey, maksudnya kamu pergi pasar, kamu ada RM250 saja kamu bawa. Nampak tak? Jadi bila kamu nak pergi pasar, kamu ada RM250. Kamu nak beli ikan dengan udang saja. Okey, 20 udang dengan harga tak tahu berapa kan? Sekilo RM25. Udang sekilo RM45. Okey, kamu nak beli berapa kilo tak tahu. Tapi kamu nak belanja tu mestilah kena kurang ataupun sama dengan 250.
Jadi kamu kena guna simbol nombor 4. Kalau kamu guna simbol nombor 3, lebih besar ataupun sama dengan. Maksudnya kamu kena belanja lebih daripada 250. Kamu nak ada duit macam mana? Kamu ada duit 250 saja kan? Tu kita kena guna simbol yang nombor 4 tu, iaitu lebih kurang daripada ataupun selebih-lebihnya maksimum yang kamu kena guna RM250 je. Nampak tak yang saya kata ni maksimum ni? Ni. Okey, boleh faham yang tu Boleh? Siapa tak faham tanya cikgu Lola ni juga. Okey, ni A. B pula. B dia kata apa? Puan Halim ingin menternak ayam dan itik. So, pun boleh ubah dekat sini adalah itik dan ayam. Ayam dan itik. Okey. So, kita buat kat sini adalah X ayam, Y adalah itik. Okey. Secara kecil-kecilan untuk menjana pendapatan sampingan bagi menguruskan pemberdayaan keluarganya yang semakin meningkat. Seekor anak ayam berharga RM2. Dan harga seekor anak itik adalah RM1.05. Pak Halim mempunyai modal sebanyak RM500 untuk pembelian anak ayam dan anak itik. Okey. So di sini macam mana kita nak create kertas sama linear? Okey. Saya nak bagi tahu dekat sini. Tengok balik yang A, yang A tu kita dapat 25P tambah 45Q lebih kecil ataupun sama dengan 250. So, untuk yang ni, kita boleh beri dia dalam sebutan yang paling rendah. So, apa dia yang kita boleh dapat jawapan dia? Abang saya kat saya, apa dia sebutan paling rendah? Apa jawapan dia last? Berapa? Siapa boleh abang? Kita dapat 25P tambah 45Q lebih kecil ataupun sama dengan 250 kan? Okey, kamu boleh juga biarkan jawapan dia macam ni. Tapi, kita kalau boleh, kita nak kira nanti ni, kita nak yang sebutan yang paling rendah sekali kan? So, berapa jawapan dia? Berapa? Macam mana kamu dapat macam tu? Siapa sebut tadi? Apa Aiman Aiman kata apa? Macam mana kamu dapat macam tu? Ya, kita kena bahagi dengan 5. So, 25 bahagi 5, kita dapat sini adalah 5P. 45 bahagi 5 dapat 9Q. Lebih kecil ataupun sama dengan 250 bahagi 5 dapat berapa? RM50 betul tak? Betul tak? Tadi tu. So di sini kita boleh kecilkan lagi dah? Tak boleh dah kan? So inilah jawapan sebutan terendah. Okey. So kita tengok B pula. B tadi ayam dan itik. X dan Y. Okey, macam biasa juga. Agak-agak kamu, dia kata dia nak beli RM2 untuk ayam, RM1.05 untuk itik. Tapi Pak Halim tu dia ada modal RM500 je untuk pembelian anak ayam dan anak itik. So agak-agak kamu simbol mana yang kita perlu, yang sesuai lah untuk situasi ni. Okey, apa dia? Simbol 1 ke 2 ke 3 ke 4? 4 kurang daripada atau sama dengan kan? Lebih kurang daripada selebih-lebihnya maksimum. Okey, so macam mana kita nak tulis dia? Ayam, tadi berapa ayam? Okey, 2. Allah. Okey, 2X tambah 1.5Y. Okey. Lebih kecil ataupun sama dengan RM500. Okey, Azni, betul Azni ni? Azni ni betul tak? Kau salah.
Betul tak ni? Okey. So untuk yang ni kita boleh kecilkan dia lagi tak? Maksudnya kita nak boleh pemudahkan dia lagi tak? Tak boleh dah. Okey. Kalau boleh, kalau dia ada dia punya point ni, kita nak kira lagi susah kan. Jadi kita jadikan nombor bulat. Okey, jadi jadikan nombor bulat, kita nak hilangkan satu point tu kita kena buat apa? Kita nak buat apa? Darab 2. 1.5 darab 2. Dapat apa? 3. So, bila ini darab 2, kalau ini darab 2, semua kamu kena darab 2. Nah, ni pun darab 2 jugalah. So, kita dapat ini 4x tambah 3y kan? Lebih kecil tu sama dengan berapa? Ni pun darab 2 juga. Dapat apa? 1000. Okey. So, yang ni kita boleh kecilkan dia lagi dah yang ni. 4x tambah 3y lebih kecil tapi sama dengan 1000. Kita boleh kecilkan dia lagi tak? Tak boleh dah kan? Kita nak bagi dengan berapa? Semua tak boleh dah kan? So itulah jawapan dia. Okey, boleh faham tak? Kalau kamu nak biarkan jawapan yang macam ni pun boleh. Tapi kalau boleh kita hilangkan perpuluhan lah. Nah, nanti kita nak pengiraan nanti susah kalau dia ada perpuluhan. Okey, tengok C pula. Puan Lecumi ingin menyumbangkan RM50 untuk pembelian 2 jenis kuih bersempena dengan hari kantin di sekolah anaknya. Harga kos sebiji kari pap ialah 30 sen dan sebiji kuih kasturi ialah 40 sen. Okey, so macam mana? Di sini siapa dia boleh ubah? Kari pap dengan kuih kasturi. So kita yang ni kita kari pap ni kita ambil apa tu? Nak buat apa ni? M. Ni kasturi ni kita buat N. Jadi macam mana kita nak createkan ketaksamaan linear ni? Agak-agak kamu ni kita nak guna ketaksamaan ni nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 ke, nombor 4? Tidak kurang daripada sekurang-kurangnya minimum ataupun maksimum. Kita nak guna simbol nombor berapa kalau nombor C ni? Dia kata Puan Lecumi ni dia menyumbang RM50 je. So simbol apa yang kita nak guna kat sini? Ni kita ayat ini simbol lebih kecil sama dengan lebih kecil sama dengan. Ni nak guna simbol apa C ni? Cepat. Siapa boleh abang kat saya? Lekas. Sini ni. Lebih kecil ataupun sama dengan. Sebab apa? Dia ada RM50 je. Dia tak akan belanja lebih. So macam mana kita nak create dia? Farhan baru join. Farhan. Abang mungkin tidur lekuk ni Farhan . Tengok bola semalam . Farhan. Okey, so macam mana kita nak buat dia ni? 30 sen. 30 sen kita jadikan dia RM dah kan di 0.3 M tambah 0.4 N
lebih kecil ataupun sama dengan 50. Okey, kita akan tukar yang unit yang samalah. So, untuk yang ni, kita boleh kecilkan lagi dari sebutan yang terendah sebutan lain. Boleh kan? Ke tak boleh dah? Boleh tak? Okey, so di sini dia ada perpuluhan. Bila ada perpuluhan, selalunya dia susah kita nak kira nanti. Jadi kita hilangkan perpuluhan tu. Okey, kita nak hilangkan perpuluhan tu, kita nak darab dengan berapa? Pandai pun darab 10. 0.3 darab 10 kita dapat 3. 3M tambah 4N lebih kecil ataupun sama dengan yang ni apa? 50 darab 10 dapat? 500. Boleh ke? Okey. Okey, kita sambung balik soalan D. Okey, soalan D kamu tengok. Dia kata apa soalan D? Puan Yati menjual nasi lemak. Harga jual nasi lemak telur RM1.5 dan sebungkus nasi lemak ayam RM3.5. Jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi 120 untuk mendapatkan keuntungan minimum. Okey, so berdasarkan ayat ni, pertama sekali kamu kena tahu lah siapa dia pemboleh ubah kat sini. Kalau pemboleh ubah kat sini adalah nasi lemak telur X, nasi lemak ayam Y. Okey, so simbol apa kita nak guna? Berdasarkan ayat ni, kita nak guna simbol nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3 atas ni? 1, 2, 3 ataupun 4? Nak guna yang mana? 3. Dia kata apa? Macam mana kamu kata 3? Lebih besar daripada atau sama dengan tidak kurang daripada sekurang-kurangnya minimum. Nampak dia kata jumlah jualan harian nasi lemak perlu melebihi RM120. Di sini pun kita tahu dah. Kita dapat dah melebihi lebih besar lah untuk mendapat keuntungan minimum. So di sini dia kata minimum, nampak tu. So kita guna simbol nombor 3. So macam mana kita nak buat? RM1.5X tambah 3.5Y. Okey, lebih besar. Okey, lebih besar ataupun sama dengan berapa? 120. So di sini nampak kita guna simbol apa ni Lebih besar. Okey, so di sini kita dia ada perpuluhan kan? Tak mahu perpuluhan ni. So kita nak hilangkan yang ni, kita nak darab dengan berapa? 2. Okey, darab 2. RM1.5 darab 2 dapat RM3. RM3.5 darab 2 dapat berapa? 7. Lebih besar ataupun sama dengan 120 darab dengan 2 dapat berapa? 240. Boleh tak lagi dah sebutan terendah ni? Tak boleh kan? So ini jawapan dia. Boleh faham? Boleh setakat tu? Boleh tak? Ada soalan nak tanya sebelum saya nak bagi soalan ni? Ada soalan lain dekat kamu ni untuk jawab? Ada yang nak tanya saya? Okey setakat ni? Okey, kalau okey, di sini saya ada soalan latihan. Dia ada soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Okey, wakilkan situasi yang diberikan dalam bentuk kesamaan linear dengan menggunakan pemboleh ubah yang sesuai. Okey, ini nombor 1, nombor 2. Soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Yang ni saya nak kamu nanti salin dalam buku latihan untuk sebagai homework yang ni nah. Nanti saya bagi dalam channel ataupun dalam grup kelas kan, nanti saya bagi soalan yang salin. Okey. Lepas tu kita nak tengok pula daripada ni muka surat 158. Okey, tengok muka surat 158. Apa dia 158 ni, dia kata apa? Okey, yang ni dia nak
bagaimanakah anda menentukan konjektor titik dalam satu rantau yang memenuhi suatu ketaksamaan linear? Okey, yang ni senang je. Okey, dia nak kita nak menentukan konjektor, menentusahkan. Hak ni kita nak menentusahkan konjektor titik. Okey, dalam rantau ni lah. Okey, kamu tengok. Okey, dalam tingkatan berapa hampa belajar persamaan garis lurus? Ada berapa? Dah belajar semua ni dah belajar dah. Okey, ulang balik je lah. Okey, so kamu tengok Y sama dengan MX tambah C. Okey, di mana M ini adalah apa dia? C ni apa dia? Siapa boleh abang saya ingat lagi? M ni kita panggil dia sebagai apa? Ya, pandai. Kecerunan. C ni kita panggil dia sebagai apa? Dikenali sebagai pintasan. Pintasan apa yang ni? Pintasan Y. Nah, itu kamu kena tahu lah. Okey, so bila dia di sini ada kecerunan, okey, mesti kalau kecerunan ni mesti senang je kamu ingat bukit lah. Bukit dia kan ada bukit itu kan, bukit dia naik turunkan dia bukit kan. Nampak? Ini bukit. Di sini dinamakan cerun dia lah ni. Ni cerun dia. Okey, nampak tak? So kamu tengok di sini nombor 1. Okey, Y sama dengan MS tambah C. Y sama dengan MS tambah C. So, di mana M ni adalah kecerunan. C ini adalah pintasan Y. Okey, mari kita tengok. Okey, apa yang perlu kamu tahu di sini adalah dia macam bukit. Ni adalah bukit. Ni bukit kan? So, bukit di sini, ni adalah cerun dia. Ini adalah kecerunan dia. Okey, ni kecerunan dia. Ini pun kecerunan dia. Ini kecerunan dia, dia menaik. Lepas tu ni dia turun. Nampak dia naik, dia turun. So, senang je. Dia bentuk right ni dia naik. Bentuk turun ni dia adalah turun lah. Okey. So, untuk yang menaik ni, dia right ni, kecerunan dia mesti ada positif. Maksudnya contohnya, Y sama dengan MX tambah C. So, di sini kecerunan dia positif. Kalau dia menurun, kecerunan dia negatif. Itu macam ni. Y sama dengan negatif MX tambah C. So, dia negatif dia adalah dia turun lah. Okey, mari kita tengok rajah ni. Ni rajah 1, 2, 3 dan 4. Okey, mari kamu tengok. Kau di sini, kamu tengok, dia bentuk ni, dia menaik. Okey, bila dia menaik, kecerunan dia mesti positif. So, bila menaik, kamu nampak ni, dia positif kan. So, bila menaik, ini adalah atas. Rantau atas ni adalah lebih besar. Kalau rantau bawah ni, dia adalah lebih kecil. Okey. So, kalau yang nombor 2 ni, dia menurun. Dia turun kan? Nampak dah bukit dah kecerunan turun. So, di sini dia negatif lah kecerunan dia tu. So, kalau di sini ini adalah rantau atas. Maksudnya dia lebih besar. Turun. Rantau bawah ni dia lebih kecil. Okey. So, nombor 3 ni kamu tengok. Nombor 3 ni dia tak ada kecerunan. Dia straight je. So, macam mana kita nak tahu dia punya persamaan dia tu? Okey. First kamu tengok dulu. Okey. Di sini adalah paksi X, ni adalah paksi Y. Kamu tengok garis ini dia memotong paksi apa? Paksi Y kan? Paksi Y kan? Maksudnya Y sama dengan apa-apalah. Kalau di sini kita contohnya Y sama dengan 1. Bila dia Y sama dengan 1, kamu tengok di sini. Okey, garis ni. Maksudnya di atas ni adalah lebih besar.
di bawah ni adalah lebih kecil. Okey, kalau nombor 4 ni sama juga. Ni paksi X, ni paksi Y. Ni dia memotong paksi apa ni? Dia memotong paksi X kan? Maka di sini X sama dengan apa-apa. Katakanlah sama dengan X sama dengan 1. So, bila dia memotong paksi X, yang sebelah kanan ni adalah lebih besar. Sebelah kiri ni adalah lebih kecil. Okey. Kalau kamu tak ingat kamu macam ni. Bila kita nak buat graf, kan kita buat paksi X. Ini paksi Y kan. So, kita buat ni adalah 1, 2, 3. Paksi Y, bawah dia negatif 1, negatif 2, negatif 3. So, bawah negatif kan. Maka dia kecil lah untuk paksi Y. Paksi X, di atas dia positif, dia besar. Sama juga dengan paksi X. Sebelah kanan dia 1, 2, 3. So, yang ni adalah dia lebih besar. Sebelah kiri negatif 1, negatif 2 kan. Dia lebih kecil. Itulah. So di sini kamu kena tahu kecerunan dia. Kalau ini dia naik kan. Maksudnya ini atas dia besar. Ini bawah dia kecil. Nampak tak? Kalau menurun, ini atas dia besar, bawah dia adalah kecil. Okey, kamu ingat je daripada bukit dia turun. Ingat bukit. Nah? Okey. Okey, lepas tu mari kita tengok pula contoh ni. Okey, contoh ni kamu tengok. Dalam contoh ni dia ada graf kan? Dia bagi kita graf. Okey, saya sepadan dulu. Tadi saya record tak lekat ni, saya kena record balik lah ni. Okey. So, tengok sini dia kata apa? Katalah ni kita buat petasan Y dia ada 1. Okey, dia suruh plotkan 2, 1, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Okey, ini adalah persamaan pertama, ini kedua, ini yang ketiga. Senang je yang ni. Kamu tengok titik yang pertama iaitu 2, 1. Ini adalah paksi X, ini paksi Y. 2, 1 kat sini. Dia duduk apa kat mana? Ini 2, 1 kan. So, dia duduk, ni adalah kecerunan dia right. So, kita tak atas ni adalah besar, bawah ni adalah kecil. So, kita nak pakai yang mana, kesamaan mana. Maksudnya, kita ambil kesamaan yang nombor 3 lah. Iaitu, Y lebih kecil daripada X tambah 1. Ni yang nombor 3. Okey, lepas tu kita ambil pula negatif 4, 3. Kamu tengok negatif 4, 3 kat mana? Negatif 4, 3 sini. Negatif 4, 3. Duduk atas besar kan? So, kita akan guna nombor 2 lah. Iaitu Y lebih besar pada X tambah 1. Ni nombor 2. Okey, lepas tu kita ambil pula negatif 3, negatif 2. Sama dengan negatif 3, negatif 2 dekat sini. Okey, dia duduk di atas kecerunan tu. Maksudnya dia sama dengan duduk di atas ni kan? Jadi, persamaan adalah Y sama dengan X. Okey. So, ini nombor 1. Tu cara dia lah. Kalau duduk di atas line tu, maksudnya dia sama dengan. Okey, itu yang apabila dia diberi kita graf. Okey, satu lagi. Dia tak bagi kita graf. Dia bagi kita titik saja. Okey, macam mana kita nak buat kalau dia bagi kita titik saja? Okey, kamu tengok. Okey, yang ni senang saja. Okey, dia bagi titik dekat kita. Ni persamaan yang dia bagi. Okey, dia bagi titik kita 1, 3. 1, 3 bermaksud di sini. 1 adalah X, 3 adalah Y. Okey, so 3 letak kat sini lah Y. X ni 2, negatif 2. X tambah 5 ganti dengan 1 lah. Negatif 2. X 1 tambah 5. So, kita dapat di sini adalah 3, sini pun 3. Maksudnya X sama M. Sama dengan 3 lah. So, kita akan ambil ni 2, ni 3. So, persamaan yang di sini adalah dia memuaskan persamaan Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Okey, B pula 2 dengan 4. Okey, Y dia sama dengan 4. 2 adalah X kan? Negatif 2, X 2
tambah 5. Okey, gantikan persamaan ni nah. So dia dapat di sini y 4x dia dapat 1. Maksudnya y lebih besar daripada 1. So kita guna persamaan nombor 2 lah, iaitu kita dapat y lebih besar sama dengan negatif 2x tambah 5. Okey, yang tu. Okey, C. C dikata ini x, ini y. Y dapat 2, x dapat negatif 2, negatif 2, negatif 1, tambah 5, kita dapat 2 dengan 3. Jadi 2 lebih kecil daripada 3 kan. So kita guna persamaan ketiga lah. Y lebih kecil negatif 2x tambah 5. Okey, itulah jawapan dia. Nah, yang ni dia tak bagi kita graf, dia bagi kita titik. So kamu kena buat macam ni lah. Okey, yang ni dia bagi kita graf, jadi kita buat cara macam ni, dia bagi graf. Okey. Nanti kamu boleh tengok balik video ni. Ulanglah banyak kali pun nak tengok.